Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu lagi bersama dalam siri tadabbur surah Al-Jumu'ah, dan hari ini insya-Allah siri akhir, iaitu siri yang ke-10 tadabbur surah Al-Jumu'ah. Di pada permulaan ni kita recap balik apa yang telah kita ambil daripada surah Al-Jumu'ah, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasbih, puji-pujian kepada dirinya, penyucian ke atas diri Allah Subhanahu wa taala daripada penduduk langit dan juga penduduk bumi, kerana sifat-sifatnya dan juga nama-namanya yang terpuji, Al-Asma'ul Husna. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah sebutkan dalam surah ini khususnya adalah nama-nama yang juga menjadi peranan dan juga tanggungjawab Nabi SAW ketika mana baginda diutuskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peranan Nabi SAW, 4 peranannya. Yang pertama iaitulah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, tazkiyah daripada ayat-ayat tersebut. Dan tazkiyah ini penyucian jiwa dan juga penyucian dari sudut pemikiran. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab, wal hikmah, serta mengajarkan hikmah. Ini Nabi SAW berperanan untuk mengajarkan Alkitab dan juga hikmah. Yang kita dah bahaskan, antara makna hikmah adalah hadis, antara makna hikmah itu adalah hikmah pensyariatan, syariat-syariat di dalam Islam. Dan kemudian disebutkan bahawa Nabi SAW ini, perutusan baginda itu adalah bersifat universal. Ini walaupun disebutkan ba'asa fil ummiyin, yang mana diutuskan daripada kalangan ummiyin, tapi Allah Subhanahu wa taala jugalah yang menyebutkan wa akharina minhum, iaitu bilangan ataupun manusia kumpulan yang lain selain daripada golongan ummiyin itu pun juga Nabi SAW menjadi rasul, utusan kepada mereka ataupun kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan dengan golongan Yahudi, yang mana mereka ini menolak untuk beriman kepada Nabi SAW, walaupun wa akharin itu termasuklah mereka yang dahulunya mereka menyebutkan mereka berpegang dengan agama Samawiyah. Namun mereka tetap menolak untuk menerima Nabi SAW sebagai Rasul, sebagai Nabi, walaupun ianya terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan mereka itu seperti keldai yang mana menanggung beratnya bebannya beratnya kitab-kitab mereka itu, tetapi tidak mahu dan juga tidak berusaha untuk
memahami isi kandungannya, bahkan menyelewengnya mengikut kehendak mereka. Walaupun mereka seringkali um, memuji diri mereka sendiri, bahawa mereka ini adalah awliyaullah, mereka ini adalah abna'ullah, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak melaksana ataupun menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, cubalah tanyakan kepada mereka dalam bentuk mubahalah, kalau benar kamu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kamu juga suka untuk bertemu dengan Allah, maka mintalah kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, sudah tentu mereka tidak inginkan kematian tersebut, kerana mereka hanya klaim diri mereka itu orang yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi sebenarnya mereka mencintai dunia, perkara-perkara material lebih daripada kecintaan mereka terhadap agama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat yang ke-9, 10 dan juga 11. Kita dah bahas ayat yang ke-9, iaitu sebagai peringatan kepada orang mukmin bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan solat, bila azan dikumandangkan, khususnya dalam surah Al-Jumu'ah ini, pada hari Jumaat, untuk menunaikan solat Jumaat yang menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf yang tidak mempunyai uzur syar'i. Kita dah bahas uzur syar'i, maka hendaklah mereka hadir untuk menunaikan kewajipan seminggu sekali ini. Untuk apa? Yang pertama, untuk menunjukkan kesatuan umat Islam. Yang kedua, hari Jumaat juga adalah untuk memberikan peringatan kepada semua umat Islam, ini sekurang-kurangnya peringatan untuk menjaga ataupun mengekalkan serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat Jumaat yang diperingatkan tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tinggalkanlah sebentar dari sudut urusan-urusan perniagaan, urusan-urusan pekerjaan, ke menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih utama. Kerana itulah ciri-ciri orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mendahulukan hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada keinginan peribadi. Maka pada pagi ini insya-Allah kita sambung untuk membicarakan dua lagi ayat yang terakhir daripada surah ini, iaitulah surah ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-11. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Serta ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut setelah maknanya pada ayat yang ke-9, Allah sebutkan tentang kewajipan untuk menghadiri solat Jumaat. Hingga kan kewajipan itu menuntut untuk orang yang mana, khususnya orang yang diwajibkan solat Jumaat, untuk meninggalkan sebarang urusan pekerjaan ataupun jual beli, wazarul bai',
Yang ini kenapa? Kerana fokus untuk menghadiri solat Jumaat dan fokus untuk mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib. Dan disebutkan fas'au itu kita dah bahas pada minggu yang lalu. Maknanya adalah duduk dalam keadaan bersungguh untuk mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maka setelah mana selesai melaksanakan solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perintahnya yang kedua, fantashiru fil ardh. Carilah ataupun bertebaranlah. Jadi menunjukkan bahawa wadharul bai', iaitu larangan untuk jual beli, untuk berurusan, untuk bekerja, itu adalah larangan sementara. Pada waktu apabila umat Islam khususnya lelaki dipanggil dengan suruhan azan, fa iza nudiya lis-salah. Maknanya selepas daripada solat itu bertebaranlah, buatlah kerja yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk manusia mencari kerja untuk kelangsungan kehidupan kamu. Jadi larangan itu sementara sahaja. Kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk bertebaran. Baik. Jadi kalau tengok di sini, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menggesa dengan menyebutkan fantashiru pada perkataan fantashiru. Bahkan qudiyatus salah itu pun disebutkan faiza. Yang ini menunjukkan tempoh masa solat itu sebenarnya tak lama. Nak dibandingkan dengan tempoh yang diberikan dalam masa satu hari itu. Solat Jumaat ini paling-paling kurang dalam sejam ke sejam setengah. Termasuklah semua daripada nak hadir, nak duduk, nak dengar khutbah, nak solat, baca doa sikit, lebih kurang 1 jam. Maka tempohnya tidak terlalu lama. Faiza qudiyatus salah, setelah habis selesai melaksanakan solat, fantashiru. Bahkan juga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fa. Kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fa di sini menunjukkan masa ataupun senggang period of time itu, dia satu tempoh masa yang singkat. Jadi ini adalah salah satu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana perintah tadi untuk datang hadir melaksanakan solat Jumaat, maka ayat ini juga perintah untuk mencari rezeki. Namun dalam kaedah usul, ini dalam memahami ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, sesuatu perintah yang didatangi ataupun suruhan yang datang selepas daripada larangan, ia membawa makna harus. Perintah, ayat perintah selepas daripada larangan, maka dia membawa makna harus. Namun harus bukan bermakna tak payah buat, tapi harus juga perlu ditaati. Makna kata tak perlu ditaati itu adalah kerana untuk mengikut sunnatullah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar umat Islam ini melaksanakan solat dalam masa yang sama. Selepas daripada melaksanakan solat, teruslah bertebaran untuk mencari rezeki Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Jadi di sini nak memberikan isyarat kepada kita bahawa Islam ini bukanlah agama untuk umatnya bermalasan. Bahkan bukanlah agama yang hanya memerintahkan umatnya itu melaksanakan ibadah secara khusus, berada di masjid, tak keluar, hanya bertasbih, berzikir dengan maksud berada di dalam masjid sahaja. Ada satu asar daripada Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah satu ketika dia melihat seorang lelaki yang mana lelaki ini
dia berada di dalam masjid, berterusan berada dalam masjid kan. Ia ini melaksanakan ibadah kan, mungkin zikir Quran dan sebagainya. Jadi Saidina Umar pun tanya kepada orang, mana kebanyakan kan, tanya kepada sahabat-sahabat beliau, kan, dia ni tak pergi kerja ke? Kan? Tengok setiap masa ada dalam dalam masjid ni. Dia tak pergi kerja ke? Siapakah yang memberikan nafkah? Maknanya siapa yang bagi dia makan, bagi dia minum? Maka jawab orang di situ bahawa saudaranya, akhuhu, iaitu saudaranya lah yang memberikan makan kepada dirinya, dan maknanya kawannya yang saudaranya itulah yang bekerja. Ini yang memberikan nafkah kepada orang tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, saudaranya itu lebih baik daripada lelaki ini. Walaupun lelaki ini melaksanakan solat, tak tinggal, tak keluar daripada masjid, dan ada saudaranya yang lain yang mana bekerja dan kemudian memberikan nafkah kepada orang yang duduk dalam masjid ni pula, Sayyidina Umar kata saudaranya itu lebih baik. Kerana apa? Kerana dia memberikan satu kesumbangan kepada kelangsungan kehidupan dan dia meluaskan manfaat kepada orang lain. Apa maknanya? Memberi sumbangan kepada kelangsungan kehidupan maknanya apabila dia bekerja, dia melaksanakan kerja dia, maka orang lain mendapat manfaat daripada kerja dia. Contoh, kalau dia adalah seorang petani, maka dia tidak hanya bertani untuk kegunaan diri dia. Sudah tentu orang yang bertani dalam konteks nak memberikan nafkah kepada orang lain, pekerjaan, dia juga mungkin peniaga. Jadi dia memberi manfaat kepada kelangsungan kehidupan orang lain dengan berniaga. Orang boleh beli. Bukan semua orang boleh bertani. Kalau dia tak berniaga pun dengan bertani, ini dia memanfaatkan tanah, memberikan kelangsungan kepada kehidupan yang berada di tanah, dan meluaskan manfaat kepada orang lain. Iaitu apabila peranan dia di dalam masyarakat itu diperlukan, dan daripada situ dia mendapat upah, dan dia membelanjakan upah itu pula kepada saudaranya tadi yang berada di dalam masjid, maka itu lebih baik. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan kehidupan manusia itu di atas muka bumi ini, di dunia ini perlu seimbang. Memang benar keinginan kita, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita mencari akhirat, mencari pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal di hari akhirat. Namun tidak bermakna dia tidak bermakna bahawa kita perlu melupakan ataupun tidak bekerja di atas muka bumi. Kita kena ingat bahawa manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi ini dua peranannya yang penting. Yang pertama, dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ubudiyah. Mungkin ubudiyah ni kita boleh faham dengan makna yang luas. Namun kalau kita kata ubudiyah ni dengan maksud buat sesuatu perkara dengan mengharapkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala, pahala di hari akhirat, ada lagi satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia ni sebagai khalifah, iaitu untuk mentadbir dan menguruskan urusan di atas muka bumi ini. Jadi Islam adalah agama yang seimbang. Islam adalah agama yang tidak sukakan kepada bermalasan. Dalam erti kata yang lain, kita boleh melihat ayat ini sebagai orang yang melaksanakan solat. Sepatutnya dia
bukanlah orang yang malas bekerja. Ini kita tengok sisi yang lain. Jadi kita tengok dari sudut setelah melaksanakan solat, maka perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertebaran di atas muka bumi. Ha, Isyarat ayat ini yang lain adalah orang yang mana menunaikan solat dengan benar, maka dia bukanlah orang yang malas untuk bekerja. Jadi kalau kita tengok orang yang benar dalam solatnya, dia adalah orang yang mesti juga perform dalam kerjaannya. Perform ni bukan semata-mata menjadi ketua, tetapi perform ni maknanya dia melaksanakan tanggungjawab dia, tugas dia itu dengan sungguh, dengan bersungguh-sungguh. Baik. Dan juga menunjukkan bahawa solat ini akan ada kesan yang baik dalam pekerjaan. Jadi kalau kita tengok solat sendiri pun, dari bagaimana solat itu mengubah cara susun atur masa kehidupan manusia, kan? Dari sudut bila mana kita nak datang solat, kan, ada waktunya dan ada syarat-syarat diikuti, kan? Menyebabkan kita nak susun masa kita itu. Jadi itu mengajar dari sudut pekerjaan kita untuk satu tadi tidak bermalasan dalam bekerja, yang kedua adalah sistematik. Ada waktu-waktu yang tertentu, kan, kalau kita sebut tentang SMART, SMART, kan, SMART dari sudut perancangan, antaranya ada time frame-nya, kan, ada benda yang kita boleh capai, kan, dan sebagainya. Jadi nak sebutkan solat yang baik itu dia akan memberikan kesan yang baik juga di dalam kerjaan. Isyarat yang lain yang kita dapat lihat pada ayat ini adalah iaitu kita perlu selalu mendahulukan solat daripada pekerjaan-pekerjaan yang kita boleh tangguhkan. Dahulukan solat berbanding pekerjaan-pekerjaan yang kita boleh tangguhkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan solat dulu, barulah fantashiru fil ard. Tapi taklah bermakna kalau contoh kalau kita ada meeting, kan, daripada pagi sampai tengah hari. Bila azan hari ni contoh pukul 1. Ni sebut Zuhur lah, bukan Jumaat. Jumaat memang totally mana kena tinggalkan lah. Tapi kalau Zuhur dah azan, maknanya dalam within waktu solat itu mungkin katakan meeting habis. Jadi tak apa, maksudnya kita selesaikan itu dan kita laksanakan solat. Tapi kalau kita boleh berhenti dan laksanakan solat, itu lebih baik. Tapi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar untuk kita faham dan juga ingat tentang kepentingan solat dalam keadaan kita bekerja pun. Saya terkesan dengan satu kata-kata tak silap saya yang disebutkan oleh Dr. Kamilin, tak silap saya. Dia sebutkan bahawa kita ni sebenarnya menanti waktu solat, kan? Dan di antara selang waktu solat itu kita bekerja. Bukan maknanya kita bekerja menanti waktu solat. Yang ini sepatutnya adalah kita menanti waktu solat. Di antara selang waktu solat itu adalah kita bekerja untuk mencari nafkah pada diri kita. Itu satu kata-kata yang mengubah dimensi pemikiran kita untuk melihat solat itu sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Baik. Fantashiru, perkataan fantashiru dalam ayat ini selalu diterjemahkan ataupun ditafsirkan sebagai mencari rezeki ataupun bekerja. Namun fantashiru juga boleh membawa makna permusafiran, sama ada pemusafiran untuk bekerja ataupun pemusafiran dari sudut siyahah ataupun melancong. Maknanya keluar melihat bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia juga termasuk fantasyu. Jadi sebab itu kita tengok para sahabat radhiyallahu anhu, memanglah mereka tak keluar untuk melancong. Ini mereka keluar untuk bekerja
ataupun keluar fantasyiru bertebaran untuk menyampaikan dakwah. Yang ini satu lagi yang kita tengok apa yang disebutkan oleh Luqman kepada anaknya. Bila disebutkan ya bunayya aqimis solah, wahai anakku, dirikanlah solat, wa'mur bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah kamu mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf dan kamu hendaklah maknanya melarang kepada perkara yang munkar, mencegah kepada perkara yang munkar. Jadi solat dulu, kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita sebut fantashiru ini maknanya membawa makna menyampaikan dakwah. Jadi solat itu sepatutnya tidak menyebabkan umat Islam itu berada dalam keadaan statik. Dia mesti bekerja, sama ada bekerja untuk mencari nafkah pada dirinya, yang mana di situ ada nilai ibadah, ataupun dia bekerja untuk maknanya menyampaikan, menyebarkan kebaikan, ataupun menyampaikan dakwah kepada orang lain. Itu makna fantashiru. Jadi dalam surah Al-Qasas, yang ni mungkin kita biasa dah selalu dengar ayat ini, yang menunjukkan Islam itu agama yang sempurna dan special apabila adanya tawazun, adanya keseimbangan, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala sebut wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad, iaitu tuntutlah dengan harta kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang dikurniakan kepada kamu, pahala dan juga kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada dunia. Apa yang menarik pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebut tuntutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, iaitu apa yang kita nak buat perkara kebaikan di atas muka bumi ini untuk mendapat pahala timbangan di hari akhirat adalah apa yang Allah berikan. Maknanya modal, kalau kita sebutkan kebaikan itu sebagai satu contoh perniagaan, modal untuk berniaga agar manusia itu dapat untung, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kan surah As-Saff kan sebutkan tentang perniagaan. Di perniagaan yang dengan Allah Subhanahu wa taala itulah perniagaan yang tak ada rugi. Sebab apa? Sebab modal Allah Subhanahu wa taala bagi, fima atakallah, ribih dan juga keuntungan pun Allah Subhanahu wa taala yang beri. Maka Allah Subhanahu wa taala bertari fima atakallahu darul akhirah. Manakala dalam hal dunia Allah kata wala tansa nasibaka, jangan kamu lupa. Kenapa Allah kata wala tansa? Kenapa tak sebut juga tuntutlah nasib ni? Kerana nasib ataupun bilangan keperluan bekalan yang manusia inginkan itu Allah Subhanahu wa taala dah sediakan. Bahagian nasib ni kita kata portion. Portion yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita itu dah ada. Cuma adakah kita lupa untuk maknanya mendapatkannya ataupun kita teringat? Jadi jangan kita lupa, maknanya bekerjalah untuk mendapatkan portion kamu. Kamu dah ada dah portion. Maknanya rezeki Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita di atas muka bumi ini, maka kita bekerja untuk mendapatkan portion tersebut. Cuma nanti dalam surah Al-Jumu'ah nanti, apa yang menariknya, nanti Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tuntutan ataupun keinginan kita terhadap apa yang ada di dunia ni. Allah tak kata rizq ataupun nasib, tapi Allah kata fadlullah. Kita tengok ayatnya, wabtagu min fadlillah. Allah tak sebut wabtagu min rizqillah, wabtagu nasibaka minallah ke, kan? Tapi Allah kata fadlillah. Yang ni ada sebab dia. Kalau tadi kita sebut wala tansa nasib, ini menunjukkan kita dah ada portion kita masing-masing, yang mana kita bekerja untuk mendapatkan portion itu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita melakukan pekerjaan itu kerana Allah dengan niat ibadah, tak mustahil Allah Subhanahu wa taala melimpahkan fadlullah. Maknanya Allah melimpahkan
Amarah Dari apa? Allah limpahkan lebihan daripada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Sebab itu adanya istilah mana rezeki, bertambah rezeki dan sebagainya. Kerana rezeki manusia asalnya semua telah ditetapkan portionnya. Tapi ada amalan, ada perkara yang tertentu yang manusia buat menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala boleh tambah rezeki tersebut. Sama ada rezeki itu dalam bentuk umur, jadi umur yang panjang, ataupun rezeki itu dalam bentuk barakah, yakni rasa kecukupan dan sebagainya. Baik. Jadi ayat ini juga فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ memberikan kepada kita satu pemahaman tentang makna ibadah. Ya, ini ibadah itu adalah satu perkataan yang lebih luas daripada kita memahami ibadah itu sebagai ibadah khusus, apatah lagi yang terhad hanya pada rukun Islam. Maknanya 4 ibadah dalam rukun Islam selepas daripada syahadah, iaitu solat, puasa, zakat, haji. Jadi itu bukan semata-mata ibadah. Walaupun kalau kita belajar fiqhul ibadat kan, fiqh ibadat kan, kita akan belajar 5 ni lah. Mungkin tambah sikit akikah ke apa nama, korban dan sebagainya. Namun ibadah dengan makna yang luas itu termasuk ibadah yang khusus seperti mana solat, dan ibadah yang dilakukan secara umumnya dalam kehidupan manusia. Jadi apa makna ibadah dalam konteks yang lebih luas? Ini setiap pergerakan kita yang menatijahkan kebaikan kepada makhluk. Maknanya kebaikan pada makhluk ni, kebaikan kepada manusia, kebaikan kepada tanah, kebaikan kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan. Maka semua pergerakan kita yang menatijahkan kebaikan kepada makhluk yang diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ada nilai ibadah. Maknanya pekerjaan kita, apa beza pekerjaan kita apabila kita pergi bekerja dengan orang lain yang pergi bekerja? Perbezaannya adalah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maknanya satu, memang kita niat kita bekerja memang nak dapat gaji. Tapi niat kita itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama kita niat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan kenderaan. Ini Nabi bawa contoh kenderaan kuda. Yang mana kenderaan kuda ni, dia boleh memberi manfaat ataupun dia dengan tuannya itu ada 3 keadaan. Ada keadaan tuannya itu hanya mendapat manfaat daripada kuda tersebut, dengan maknanya dia dapat naik kuda itulah. Kalau dalam bahasa kita sekarang ni, kalau kita gambarkan ianya seperti kereta. Kerana kereta tu ada orang yang mana pergi kerja naik kereta, manfaatnya adalah dia dapat bergerak daripada rumah dia sampai ke tempat kerja dia naik kereta. Ada orang yang mana naik kereta, ini dia bukan sekadar bergerak daripada point A ke point B, tapi perjalanan dia itu dinilai ibadah. Dia isi minyak bernilai ibadah. Dia top up touch and go bernilai ibadah. Dan ada yang ketiga, orang yang mana naik kenderaannya bergerak daripada point A ke point B, tapi dalam keadaan setiap pergerakan ataupun pekerjaan dia itu dia mendapat dosa. Jadi diterangkan dalam hadis berkenaan apa 3 situasi ini, dia bergantung pada niat. Yang pertama, orang yang pergi bekerja dia hanya dapat bergerak dari satu point ke satu point, adalah kerana kenderaan itu adalah kenderaan yang digunakan dia secara harian. Memang itu tujuan dia. Orang yang mana mendapat dosa apabila dia menggunakan kenderaan tersebut untuk bermegah-megah, untuk tengok mungkin kenderaan dia kenderaan yang besar, ataupun kenderaan yang kata apa, yang terbaru, kenderaan yang kata apa, yang import kan, yang menyebabkan dia rasa setiap kali bawa kereta tu rasa bangga. Orang boleh tengok, ush, cantik kereta dia kan. Hebat maknanya boleh bawa kereta ni.
Bukan saya kata semua orang yang ada kereta mewah itu dia bersikap demikian, tidak. Tapi kalau ada sikap demikian, maka hati-hati, takut kita menggunakan apa yang kita ada tu menambahkan dosa, bukan menambahkan pahala. Jadi bagaimana orang yang mendapatkan pahala? Minyak dapat pahala, isi Touch 'n Go dapat pahala, adalah orang yang mana menjaga niat dia. Yang niatnya itu adalah ibadah, pekerjaannya itu adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti dia merasakan pekerjaan dia adalah ibadah, dia melaksanakan tanggungjawab, ataupun kita kata job scope-nya itu sebagaimana yang diminta, apa dikurangkan. Dan niat dia itu adalah juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka setiap kerjaan dia itu bernilai ibadah. Dalam hadis tu sebut bahawa kalau kuda itu dia minum air, kalau kuda itu dia makan di ladang, maknanya setiap apa yang dia buat, kalau kita faham dalam translate bahasa moden kita ni, kereta tadilah, diisi minyak, top up Touch 'n Go dan sebagainya, itu semua bernilai ibadah. Iaitu niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala bekerja. Niat kerana Allah bukan menafikan upah. Bukan kata-kata kita bekerja niat kerana Allah tak payah upah. Bukan. Niat kerana Allah maknanya kesungguhan dalam melaksanakan kerjaan tersebut. Dan niat juga kerana untuk memberi manfaat kepada orang lain. Mana setiap kita ini dalam posisi pekerjaan kita, apa jua posisi pekerjaan, walaupun mungkin dipandang tinggi oleh manusia, dipandang hina oleh manusia, tetapi itu ada kepentingannya. Kalau kita sebutkan orang yang datang kutip sampah, kalau dia tak kutip sampah, habis semua kawasan perumahan itu busuk. Jadi tak ada sesuatu pekerjaan yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana niatnya itu kerana Allah ibadah, dan juga niat itu memberi manfaat kepada manusia. Baik. Dan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang membawa hukum wajib, of course lah, maknanya macam solat dan sebagainya, ataupun harus, dengan maksud manusia ni ada pilihan, maka dia ada nilai ibadah. Maknanya seruhan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada wajib untuk kita buat, itu memang ada nilai ibadah lah. Tapi kalau yang harus pun, macam saya sebutkan tadi, walaupun fantasyiru itu merujuk kepada harus, tetapi dia ada nilai ibadah. Dan bekerja mencari nafkah adalah ibadah, kerana apa? Kerana manfaat untuk diri dan juga orang lain yang saya sebutkan tadi. Baik. Manfaat kepada orang lain boleh jadi atas nafkah ataupun melalui terjalinnya ekosistem manusia. Apa maksud saya ni adalah, maknanya manfaat untuk orang lain, maknanya kita bekerja, contoh seorang suami, dan dia bekerja, dia mendapat duit itu dan diberi nafkah kepada isteri. Ataupun manfaat kepada orang lain itu dengan pekerjaan kita adalah terjalinnya ekosistem kehidupan manusia itu. Kehidupan manusia, ekosistem itu boleh bergerak. Orang ni buat kerja ni, buat kerja ni. Kita nak makan, sepinggan yang kita makan itu berapa banyak usaha orang lain, kan? Dengan sudut berasnya, beras saja pun dah banyak, orang kata apa, usaha-usaha yang pelbagai, kan? Lauk dan sebagainya. Baik. Dalam sudut yang lain, kita melihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan solat, menggandingkan solat dengan pekerjaan. Kalau kita sebutkan tadi, dari sudut Islam ini adalah agama yang mencegah untuk bersikap malas. Maknanya selepas solat pergi bekerja. Dan kita nak sebutkan apa hubungan antara solat dan pekerjaan untuk manusia ini bertebaran mencari rezeki, adalah kerana untuk melaksanakan solat itu pun manusia memerlukan kepada rezeki, kepada wang, kepada harta. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suruh fantashiru, bertebaranlah. Kerana apa? Dalam surah Quraisy Allah Subhanahu Wa Taala sebut falyabudu rabb hadzal bait. Allah Subhanahu Wa Taala sebut maka hendaklah kamu menyembah Tuhan yang menguasai Kaabah ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maknanya isyarat daripada ayat surah Quraisy ini untuk seorang itu tenang dalam ibadahnya, untuk nak mendapatkan khusyuk dalam ibadahnya, nak menyempurnakan ibadahnya, dia mestilah orang yang mana cukup dari sudut makannya, dan juga rasa aman daripada sebarang
ancaman. Kita bayangkan kalau orang yang mana yang tak cukup makan lah. Maknanya orang yang mungkin terlalu miskin. Maka mungkin dia nak kena gunakan masanya yang banyak untuk maknanya bekerja, buat satu dua. Hari ni kan, orang dah, orang kata apa, uh, dua kerja tu bukan satu benda yang asing dah. Itu benda yang biasa. Kan? Uh, jadi buat dua tiga kerja. Kan? Sebab apa? Sebab nak mencari rezeki, untuk menghilangkan rasa lapar pada diri ataupun pada anak-anak. Lapar ni maknanya dengan makna yang luas, maknanya untuk keperluan lah, untuk keperluan sekolah, keperluan anak kecil, susu, pampers dan sebagainya. Jadi masa yang digunakan itu bukanlah sia-sia. Dia ada nilai ibadah. Makna bekerja mencari nafkah. Tapi untuk falyabudu rabb hadzal bait, untuk kita ibadah khusus macam solat sendiri pun memerlukan rasa ketenangan untuk ada waktu nak solat, ada waktu nak baca Quran pada waktu malam, kan, ada waktu mungkin nak hadiri majlis ilmu. Memerlukan kita ini mempunyai harta yang menyebabkan kita dah tak fikir rasa lapar, ataupun memerlukan keadaan yang mana kita hilang rasa takut ataupun daripada sebarang ancaman. Kalau kita tengok apa yang berlaku kan, pada saudara-saudara kita di Gaza, diancam dengan apa nama, peperangan dan sebagainya. Jadi pada waktu itu kan, sukar nak, maknanya nak sebutkan nak melaksanakan ibadah dengan maksud kan, adanya satu masa yang rasa hilang daripada aman, walaupun mungkin ibadah mereka lebih baik daripada kita kan, dari sudut kekhusyukan dan sebagainya. Cuma nak sebutkan dalam tempat-tempat yang lain kan, tempat-tempat yang hilang keamanan kan, banyaknya ancaman akan menyebabkan nak buat sesuatu pun takut-takut. Sebagaimana permulaan Islam kan, permulaan Islam ini nak menjaharkan, nak menzahirkan dari sudut ibadat yang dilakukan, takut-takut ini kerana menghadapi ancaman. Jadi nak sebutkan, kalau kita sibuk dengan asbab, maksud dengan asbab ini adalah asbab kepada uh, ibadah itu. Maknanya untuk kita dapat melaksanakan ibadah yang sempurna, sebab kepada ibadah yang sempurna itu adalah dengan bekerja, iaitu dengan mencari harta, dan kita dapat pakaian yang baik untuk melaksanakan solat, dapat maknanya dari kita hilang rasa lapar, maknanya sebelum solat kan. Kalau solat pun kalau datang makanan kan, dalam fiqh pun ada sebut kan, maknanya kita dahulukan makan supaya takut kita solat tu tak dapat khusyuk sebab terlalu lapar. Maka kalau asbab bekerja, asbab ini bekerja untuk tujuan ibadah, maka dia juga adalah nilainya ibadah. Jadi sebutkan bahawa untuk beribadah juga kita perlu bekerja. Dari sudut nak tutup aurat, dari sudut apa nama, nak pergi solat, di solat kalau nak pergi contoh umrah dan sebagainya, dan kalau nak ayat ni rabb hadzal bait kan. Jadi semua memerlukan kepada maka sebab itu tak dipisahkan di antara arahan untuk melaksanakan solat dengan arahan untuk fantashiru fil ard. Baik. Wabtaghu min fadlillah, dan Allah Subhanahu wa taala menuntut, mana tuntutan dalam fantashiru fil ard. Jadi kamu bertebaran di atas muka bumi. Untuk apa bertebaran di atas muka bumi ini? Apa yang perlu dilaksanakan ketika mana kamu bertebaran di atas muka bumi? Sama ada bertebaran itu dengan maksud bekerja, bermusafir, musafir untuk bekerja, ataupun musafir untuk maknanya siyahah, melancong, nak pergi lihat tempat orang lain. Ini mungkin ramai orang pencen kan, waktu-waktu ni nak pergi tempat, nak pergi tengok tempat lain, tak ada masalah, silakan. Tapi dengan ada dua tuntutan daripada perkataan fantashiru itu, iaitu wabtaghu min fadlillah dan wadhkurullaha katsira. Okey, apa makna wabtaghu min fadlillah? Mencari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bila disebutkan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terhad kepada harta semata-mata. Tapi boleh jadi limpah kurnia itu ilmu,
pengalaman. Contoh bermusafir. Mungkin lebih banyak duit habis, tapi dapat ilmu pengetahuan, dapat pengalaman, membuka ufuk minda kita melihat. Kan? Sama ada melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, keindahan ciptaan Allah. Sama ada melihat bagaimana Allah menciptakan manusia yang berbagai-bagai untuk kita saling kenal. Maka itu adalah ilmu, pengalaman. Baik. Disebutkan, tadi saya sebutkan, kenapa Allah kata min fadlillah, fadl. Limpah kurnia, fadl itu limpah kurnia. Tidak disebutkan wabtagu min rizqillah. Kerana word rezeki ni boleh jadi, makna kita boleh faham rezeki dah, sebab dalam Quran rezeki pun dalam Quran ada pelbagai makna. Ada maknanya yang luas, iaitu ata, iaitu segala pemberian. Ada makna rezeki dalam Quran membawa makna pakaian, ada membawa makna makanan. Jadi ada rezeki yang mana digunakan dalam Al-Quran dalam bentuk ataupun konteksnya itu terhad kepada sesuatu perkara. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan min fadlillah, tidak menyebutkan min rizqillah, kerana rezeki ini adalah sesuatu yang telah tertulis. Dalam hadis Nabi SAW sebut, bila seorang anak itu berada dalam rahim ibunya lebih daripada telah sampai usia 4 bulan ataupun 120 hari, maka datangnya malaikat, maknanya menulis mana rezekinya. Rezeki itu adalah satu benda yang telah disediakan, yang saya sebutkan tadi, nasib itu dah ada portionnya. Namun bila disebutkan wabtagu min fadlillah, yakni kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah boleh menjadi tambahan kepada rezeki-rezeki tersebut. Dan tambahan itu juga satu rezeki lah, tapi nak sebut perkataan yang digunakan itu adalah fadlullah, maknanya limpahan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh limpahkan berkali ganda daripada apa yang asalnya telah tertulis kepada manusia. Sama ada limpah dalam bentuk banyak, limpah dalam bentuk barakah, keberkatan, di pelbagai bentuk limpahan. Lebih-lebih lagi kalau pekerjaan yang dilakukan itu selepas melaksanakan solat. Maknanya kita mengutamakan solat, jaga solat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kejayaan juga di pada dunia kita. Di samping juga meyakini kurniaan itu hanyalah daripada Allah. Wabtagu min fadlillah, iaitu bagaimana nak mendapat limpah kurnia yang yang berbentuk tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni solat terlebih dahulu ataupun pentingkan solat. Yang kedua, kita rasa bahawa kurniaan itu adalah min fadlillah, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rezeki itu bukanlah datang daripada tuan kita, bos kita dan sebagainya, walaupun dia memberi gaji, tapi rezeki kurniaan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan perkataan min di sini adalah merujuk, tadi kita sebut min tu maknanya daripada Allah. Maknanya rezeki itu daripada siapa? Daripada Allah. Dan min ini juga boleh membawa makna sebahagian, iaitu tuntutlah, makna carilah sebahagian rezeki, sebahagian kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni. Sebab apa? Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi sebahagian, kenapa Allah sebutkan sebahagian? Kerana nak ingatkan kepada kita bahawa kadang-kadang mungkin ada benda yang kita cari, walaupun kita dah berusaha bersungguh kan, bekerja, kita jaga solat, tak semestinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kurniaan seperti mana yang kita nak. Ini orang selalu silap faham ni. Bila kata apa, nak kalau orang berniaga nak laris dalam perniagaan, kena jaga solat dan sebagainya. Betul lah, kita jaga solat bukan nak laris perniagaan, sebab memang itu tuntutan kan. Tapi tak semestinya orang yang jaga solat Allah akan bagi dia jadi kaya raya, tidak semestinya kan. Ada beberapa sahabat Nabi SAW kan, yang mana hamba pun kan, dan kemudiannya hidup sebagai seorang yang biasa, bukan orang kaya pun kan. Ada orang yang memang Allah berikan kekayaan sebagaimana Abdul Rahman bin Auf. Jadi nak sebutkan solat itu bukanlah penentu orang itu akan jadi kaya ataupun tidak, bukan.
Tetapi dengan solat itu datangnya limpahan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kalau orang Allah nak bagi orang tu jadi kaya, maka dia jadi kaya. Kalau dia tak jadi kaya pun Allah menurunkan kepadanya kecukupan. Dan dia rasa apa yang Allah sediakan di hari akhirat itu lebih besar. Fadlu, limpah kurniaan di hari akhirat itu lebih besar. Kenapa? Di dunia ni adalah sebahagiannya saja. Min fadlillah. Dan bahagian yang lebih besarnya di hari akhirat. Justru walaupun tidak dapat kurnia di dunia ini, seperti apa yang kita mahu. Tapi kita ingat bahawa ada bahagian yang lebih besar di hari akhirat. Wabtagu min fadlillah. Baik. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kamu bertebaran mencari apa yang kamu kehendaki daripada limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tujuan ataupun proses. Apa maksudnya? Maknanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala iaitu tujuan dalam berkehidupan manusia ini. Bekerja pun maknanya untuk ingat Allah. Saya sebutkan tadi kan. Maknanya kita bekerja pun untuk apa? Memperbaiki ibadah kita. Kualiti ibadah kita. Agar bila kita nak beribadah, kita dah tak fikir dah. Masa lagi nak makan apa pula dah. Kan? Ada dan sebagainya. Ini bekerja untuk dapat mana memenuhi kecukupan kita. Ini menjadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingati Allah itu sebagai tujuan ataupun proses. Maknanya dalam proses pekerjaan kita, dalam proses nak mencari kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi itu, dalam proses itu pun maknanya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendahulukan solat yang kita sebutkan tadi. So menjadikan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai tujuan ataupun ianya adalah proses dalam mencapai tujuan tersebut. Baik. Jadi disebutkan banyak kerana wadhkurullaha katsira. Katsira membawa makna banyak. Kenapa disebutkan banyak? Kerana mungkin ada yang beranggapan, kadang-kadang kita, masuk saya sendiri, kadang-kadang kita beranggapan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya ketika solat, walaupun kita tak sebut macam tu. Cuma perbuatan kita, kita punya pergerakan, perbuatan kita ni menunjukkan bahawa seolah-olah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala ni ketika mana solat saja. Tapi Allah kata solat dah selesai. Fa iza qudiyatus solah, maka dalam keadaan kamu bekerja pun maknanya kamu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan bahawa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu dilakukan pada setiap masa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadhkurullah. Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut wadhkuru ni'matallah. Ini sebagai perbandingan kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Bani Israel sebagai contoh. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Tapi kepada orang beriman Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadhkurullah. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar mengingati nikmatnya. Kenapa? Kerana kadang-kadang ada orang yang mana mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak sampai kepada dia mengingati pemberi nikmat. Walaupun sepatutnya kita mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala perlu sampai kepada mengingati Allah sebagai pemberi nikmat. Kadang-kadang ada golongan manusia yang mana dia mengingati nikmat tapi tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok hari ini apa yang berlaku kepada Israel. Dia ingat nikmat Allah Subhanahu. Kenapa saya letakkan koma tu? Maknanya nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Apa dia? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Maidah, tak silap saya. Iaitu Allah ceritakan tentang Allah telah menetapkan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, menuliskan bahawa Ardul Muqaddasah itu adalah milik mereka. Tetapi ayat Quran itu tak berhenti setakat itu. Kerana ayat-ayat selepasnya yang menyebabkan mereka ini tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengharamkan kepada mereka nikmat tersebut. Jadi kalau mereka hanya nikmat, oh ini tanah ni tempat kami. Kami ni orang yang paling mulia.
Mereka ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak sampai kepada mereka mengingati pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada orang beriman, ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat nikmat tu mesti sampai kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wazkurullaha katsira. Dan natijah kepada tuntutan ini, dua tuntutan ni, wabtaru min fadlillah dan wazkurullah, adalah tuntutan untuk menatijahkan kejayaan, la'allakum tuflihun. Ini kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Ini solatnya dengan bertebaran kejayaan dunia dan juga akhirat. Dan seperti manalah suruhan azan. Ya, jadi kita nak solat, antaranya adalah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi suruhan azan itu untuk kita solat adalah untuk mencapai kejayaan. Maka dengan solat itu dan kemudiannya bukan terus berjaya, kena juga usaha, fantashiru fil ardh. Maka di situlah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka pintu-pintu kejayaan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudian. Ini tak apa, kita habiskan insya-Allah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Baik, ini kita dah sebutkan tentang asbabun nuzul ayat yang 11 ini, iaitu apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba ataupun mendengar sesuatu hiburan. Ini kita sebutkan ada kafilah dagangan datang diketuai, ada yang kata Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, ada yang kata Abdul Rahman bin Auf, mana balik daripada Syam, datang ketika mana Nabi SAW tengah berkhutbah. Jadi sebahagian sahabat-sahabat ini meninggalkan Nabi SAW berdiri, wa tarakuka qa'iman, tinggalkan Nabi SAW dalam keadaan berdiri menyampaikan khutbah dan pergi melihat kepada barang dagangan tersebut. Dalam riwayat yang lain menyebutkan bahawa pada waktu itu juga bunyi gendang, tang tang tang, ini iaitu satu peristiwa perarakan perkahwinan, yang mana sebahagiannya juga pergi kepada hiburan tersebut. Baik. Jadi mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau. Jadi Nabi SAW berdiri di atas mimbar berkhutbah. Katakanlah wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza ra'au, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana mereka melihat. Tapi ra'au dalam Al-Quran tidak melazimi melihat dengan mata. Boleh juga jadi tahu. Ini tahu dengan ilmu. Kalau nak lebih lanjut, perbahasan ra'au ataupun tara ni, boleh dapatkan buku Tadabbur Center kan. Tidakkah engkau melihat? Jadi perbahasan itu lebih lanjutlah di situ. Jadi tidak melazimi melihat dengan mata, ini boleh jadi tahu dengan ilmu. Kerana mereka pada waktu Nabi menyampaikan khutbah itu, mereka terdengar bunyi tanda-tanda barang dagangan itu telah sampai. Seperti mana bunyi ketukan gendang kan, bila adanya kata apa, barang dagangan sampai ataupun ada orang datang, cara mereka nak beritahu orang adalah gendang. Termasuklah kalau dulu pun nak azan kan, bunyi gendang kan, bang tang tang. Baik. Wa idza ra'au tijaratan, iaitu tijarah. Tijarahnya ni menjadi pada zaman Rasulullah SAW dulu, hari Jumaat adalah merupakan hari bekerja lah ya. Mereka ada hari cuti tertentu tak? Macam kita cuti hari weekend. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok hari Jumaat ni adalah bukan hari bekerja. Kalau sebelum ni saya dah sebutkan hari yang mana umat Islam minta untuk maknanya adakan waktu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari asalnya Bani Israel pun maknanya nak diberikan hari Jumaat, tapi mereka nak hari Sabtu. Saya sebutkan minggu lepas. Orang Nasrani yang mana mereka nakkan hari Ahad. Tak mau hari Jumaat, tak mau hari Sabtu, nak hari Ahad. Tapi ayat ini nak menyebutkan bahawa solat itu dia tidak maknanya mengikat
untuk kita berada di dalam masjid berlama-lama semata-mata untuk beribadah. Tapi dia adalah arahan yang kemudiannya untuk manusia menggerakkan kehidupannya untuk berkehidupan melalui bateri yang dicas dengan solat tadi. Mana keimanan yang dicas dengan solat tadi dibawa dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan itu berlaku walaupun pada hari Ahad, kalau bekerja pun hari Ahad kan, hari Ahad sampai Khamis, maknanya pekerjaan itu berlaku atas dasar keimanan yang baru, seolah-olah baru dicas dengan solat Jumaat, dengan khutbah Jumaat tadi. Wallahualam. Kalau ada pandangan ataupun ada sirah yang mengatakan mereka bekerja, mungkin, atau tapi setakat yang saya baca, maknanya biasanya mereka akan bekerja hari Ahad sehingga hari Khamis. Cuma kadang-kadang uh, sebab mereka ini pedagang. Jadi nak berdagang, pergi berdagang ataupun balik daripada tempat berdagang, ini kadang-kadang mengambil masa yang tak menentu. Boleh jadi sampai pada waktu macam tadi lah, sampai pada hari Jumaat, sampai pada hari Sabtu, bukan sampai pada hari bekerja pun. Sebab perjalanan tu kena tengok juga. Mungkin biasa perjalanan 5-6 hari, tapi mungkin boleh jadi 7 hari disebabkan cuaca dan sebagainya. Maka keadaan yang disebutkan dalam surah ini adalah keadaan yang mana barang dagangan itu sampai pada hari Jumaat, ketika mana Nabi SAW menjadi khatib. Baik. Lahwan apa membawa makna hiburan yang melalaikan hingga mengabaikan kewajipan seorang manusia, ya, dan juga dia adalah sesuatu hiburan yang tidak ada tujuan ataupun faedah. Lahwan. Jadi hiburan bukan sesuatu yang ditentang, tetapi yang menyebabkan mengabaikan kewajipan seorang manusia, seorang Muslim. Saya sebut seorang manusia kerana ada orang yang mana berhibur sampai lupa tanggungjawab dia sebagai seorang manusia, iaitu seorang suami kepada isteri, seorang bapa kepada anak. Kerana apa? Lalai dengan hibur. Yang maknanya hiburan itu tidak ada tujuan dan tidak ada faedah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana mereka melihat tijarah ataupun lahwan tadi, bacaannya wa iza ra'au tijaratan aw lahwan yanfaddu ilaiha. Dia mesti baca lahwan yanfaddu ilaiha. Sebab apa? Dia bertemu iltiqa' as-sakinain. Alif dengan alif. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ilaiha, kepadanya. Kepadanya di sini merujuk kepada tijarah. Sebab apa? Kalau nak sebut tijarah ataupun lahun, dia akan sebut ilaihima. Jadi kenapa kepada tijarah semata-mata? Kerana tijarah pada waktu tersebut telah termasuk dengan aktiviti lahun. Maknanya kata asalnya tijarah ini bukan benda yang melalaikan. Ia adalah sumber ekonomi, bekerja, silakan bekerja. Tetapi menjadi masalahnya, kamu nak berniaga, nak mendapatkan barang dagangan ketika mana Nabi SAW tengah baca khutbah. Maka tijarah di situ pada waktu itu termasuk juga lahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan infaddu ilaiha, ini mereka pergi kepadanya, iaitu kepada tijarah, yang mana tijarah tersebut telah pun menjadi hiburan kerana mendahulukannya berbanding khutbah Nabi SAW. Baik. Wa taraku kaqaiba, yang mana tinggal bersama, yang ini mereka pergi meninggalkan Nabi SAW berdiri. Yang mana disebutkan dalam riwayat bahawa bersama dengan Nabi SAW itu hanya ada 12 orang. Kalau kita katakan anggaran mungkin kalau 40 orang, mungkin lebih lah. 40 orang yang bersama Nabi solat Jumaat itu. Maka yang lain semuanya pergi, tinggal 12 orang sahaja, termasuk Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat ni yang tinggal ni adalah orang yang yakin bahawa kebaikan itu adalah tetap bersama dengan Nabi SAW. Walaupun barang dagangan datang mungkin ada keperluan yang mereka perlukan, tapi mereka yakin bahawa tetap bersama dengan Nabi SAW itu adalah lebih baik. Di hari ni, macam mana kita nak apply ayat ni? Nabi dah tak ada dengan kita. Iaitu kita membina keyakinan dalam diri kita bahawa kebaikan untuk tetap bersama dengan sabdaan Nabi SAW itu, walaupun datangnya hiburan,
Walaupun datangnya kekayaan yang merosakkan, saya sebut yang merosakkan, kerana tak semestinya kekayaan merosakkan. Maknanya kita tetap teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Teguh berdiri melaksanakan tanggungjawab di atas kebenaran walaupun keduniaan itu menghambat. Jadi aplikasi kita hari ini, maknanya kita teguh dengan apa yang Nabi SAW sebutkan, apa yang Nabi SAW nyatakan. Ini sabdaan Nabi. Kalau mereka teguh bersama batang tubuh Nabi SAW dan dengan khutbah, kita teguh dengan apa yang Nabi SAW sebutkan. Peringatan-peringatan. Dan kita tengok, ini adalah satu bentuk orang kata apa, qillatul adab. Ini satu kurang adab lah, kita tak sebut kurang ajar kan. Sebab mungkin dengar macam konotasi tu macam negatif. Tapi kurang adab dengan Nabi SAW. Besar impaknya kurang adab dengan Nabi SAW dalam surah Al-Hujurat. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, jaga jangan tak beradab. Tak beradab macam mana dalam surah Al-Hujurat? Ini cerita tentang orang yang bercakap-cakap dalam keadaan hadirnya Nabi SAW. Mereka bercakap tinggi suara sedangkan Nabi ada bersama dengan mereka. Itu pun dah dikira tak beradab. Ini kan pula Nabi tengah bercakap, keluar daripada masjid dan pergi kepada barang dagangan. Dia lagi besar dia punya impak dia. Tapi dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengazab. Kenapa? Kerana ayat ini kalau kita tengok, ia berbentuk nasihat. Ia berbentuk tegahan yang tidak mengandungi hukuman. Sebab apa? Satu sebab je kerana keberadaan Nabi SAW dalam kalangan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kami tidak akan mengazab jika mana kamu wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka. Jadi sebenarnya besar perbuatan itu besar meninggalkan Nabi SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmatnya kepada Nabi SAW, maka Allah mengampunkan dan menyampaikan tegahan tersebut. Baik. Saya mengakhiri dari ini, kita melihat kalau ayat ini dalam ayat ini, kalau kita tengok di permulaan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Tetapi di akhir ayat ni Allah kata qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Kalau di awal itu didahulukan tijarah berbanding lahun. Manakala di akhir ayat ini disebutkan minal lahwi wa minat tijarah. Jadi permulaan disebutkan tijarah terlebih dahulu kerana itu tujuan utama ataupun keadaan situasi yang berlaku pada ketika itu dan juga menjadi keinginan utama sebab mereka meninggalkan Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pada waktu ini highlightkan tentang tijarah. Lahun tu sampingannya sebab ada perarakan dan juga nak sebutkan tijarah itu sendiri telah menjadi lahun apabila pada situasi waktu yang tak kena, tak tepat pada masanya. Di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut qul ma 'indallahi khairun. Yani pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik. Maka lebih perkara yang lebih tak ada faedah itu adalah al-lahun berbanding at-tijarah. At-tijarah itu adalah khairun min Allah juga. Dan adalah sebahagian daripada perkara kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Maka didahulukan di akhir ini al-lahun untuk menyebutkan al-lahun itu perkara hiburan yang memang tak memberikan manfaat kepada manusia berbanding tijarah. Tijarah tadi yang tak memberi manfaat apabila dia bercampur dengan lahun, iaitu pada waktu situasi yang tak kena, berniaga pada waktu ataupun nak mendapatkan barang dagangan pada waktu orang solat Jumaat. Itu tak kena. Dah menjadi yang melalaikan. Maka di akhir itu didahulukan lahun kerana lahun itu adalah benda yang tak ada faedah berbanding apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tijarah itu juga ada faedahnya. Tetapi apa yang ada pada sisi Allah yang Allah sediakan itulah yang lebih baik. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah sebaik-baik pemberi rezeki ke atas apa yang telah ditetapkan kepada manusia. Dan rezeki yang terbaik datang dalam pelbagai bentuk yang bersesuaian dengan manusia. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rezeki yang pertama atas portion yang telah ada
yang Allah tentakkan pada diri kita, dan rezeki itu, limpahan kurniaan itu boleh jadi dari pelbagai bentuk. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sekadar itu perkongsian minggu ni, dan juga perkongsian berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah ini. Mungkin ada kekurangan, ada kesilapan, saya mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada maaf itu pada diri saya sendiri. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan teruskan untuk surah yang baru. Setakat sekarang ni saya bercadang mungkin kita tengok surah Al-Mu'minun. Semua Al-Mu'min itu agak panjang lah. Sebab sekarang ni pun dalam fasa saya mengkaji surah itu. Jadi mungkin kita boleh manfaatkan, ataupun insyaAllah saya akan bagi tahu kepada Ustaz Yusof insyaAllah surah pilihan. Tapi insyaAllah akan ada penerusan lah. Penerusan kelas-kelas kita ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa semua jemaah sekalian untuk sama-sama saya lagi kita teruskan si kuliah kita tadabbur kita ini, dan ya, lebih ramai. Baik. Ya. Bihadza wa astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima